45 saat memisahkan antara game yang terakhir untuk Erangel. Bagi group stage ada beberapa pasukan ini akan bermain Erangel buat kali terakhir kerana mereka akan terus ke Super Sunday. You dulu yang tengok circle tu. Okay, kita tengok circle. Kalau circle tu dekat dengan orang macam tak mencabar pun. Betul. Tengok circle. Kalau circle memang pergi ke tepi-tepi pelik-pelik punya kawasan, kalau mungkin kita akan target 37 markah. Match ke-16 daripada 18 yang dipertandingkan. Lagi 2 map. 3 map termasuk ini. Potongan cantik. Mulai Gatka, Pochinki, Shelter dan Prison. Nak tengok balik lah average point dekat Erangel ni kalau boleh. Kalau ada statistik tu diberikan oleh production. 11 ke 12 sekarang? Ya, 11 tadi dia 8 point something kan. Itu yang lain 7.8. Kemudian dia yang paling tinggi lah untuk Iyal. Kalau circle baik ni aku rasa tak minimum 10 lah. Tak kira circle macam mana pun. Tapi terlalu kepada circle, kalau circle tu cantik untuk orang mungkin kena target 25. Sekejap, aku buat kiraan dalam kepala aku sekarang. So dia orang, aku tak pasti dia orang buat kiraan tu kiraan keseluruhan ke, hanya minggu ini je ke group stage punya time je ke. Kalau keseluruhan, kalau aku rasa tak keseluruhan kot. Kalau tak, takkan sebenarnya point boleh jatuh begitu banyak. Sebab dia dah main banyak Erangel tadi. Ya. Minggu pertama saja mereka dah main 3 campur 3 campur 3, 9 campur 9, 18 18, 21 game sudah main. 21, 22, 23. Yang tadi adalah Erangel ke-23. Ini dimainkan oleh Yal dan juga Sam9. So dia akan naik sikit je sebenarnya. Ya. Circle ni sebab circle ni 50-50. Target 20 je. 20. Saya akan meletakkan, aku kurang sikit lah kali. Aku letak 12. Oh, okay. Aku letak 12. Sebab aku rasa average point diorang kat 12 tadi kan. Ya, betul lah. So aku rasa maintain 12 okay kot. Yep. Tapi kenapa production ni benda-benda kita minta dia tak nak bagi Production, kami nak average point untuk Yal di Erangel. Lepas tu kami nak average travel distance untuk semua tim, termasuk tim-tim yang tidak bermain hari ini. Dan juga 1 murtabak cheese. Murtabak dah sampai dah? Oh, dah sampai dah murtabak. Okay, murtabak cancel. So grafik-grafik itu harap-harap disediakan dalam masa 5 minit yang terdekat ni lah. Okay, production baru reply, dia cakap dia tak ada benda tu. Baik. Jadi kita berharap kepada media-media tu. Media-media. Arcade, Arif, Jamil, kemudian pencerita Isukan Encik Syam. Sila. Lepas tu post di Warga J dan tag. Izan Abdul dan sebagainya. Izzat Abdul siap buat video TikTok. Saya di-mention di PUBG Mobile Super League hari ke berapa-berapa. Panjang detail dia tu. Izzat Abdul betul-betul rasa appreciated. Aku happy kau rasa happy. Kami sebut je nama semua orang kan. Tapi kita sebut nama dia, dia rasa macam itulah perkara yang best. So kami pun rasa happy lah, dia rasa happy. Ya, sepanjang ni ada satu orang je yang tak bergembira kita sebut nama dia. Siapa? Korpai. Oh ya, sebab dia selalu mati bila kau sebut. Permain bertaraf dunia. Tak tahu mana dia pergi. Tapi aku suka dia punya ni sebab dia nampak sangat. Dia punya sejarah tu memang menampakkan sangat dia ni. Dia seorang yang unik lah. Encik Korpai Kampusan. Yang mana beliau merupakan pemain wakil negeri beliau untuk Catur. Dan juga seorang Sami seorang Sami juga. Dan juga mempunyai, tak tahu lah, dia rasa macam anak orang kaya, konglomerat jugalah. Sebab Kampusan tu satu organisasi yang besar, dengar ceritanya lah.
Tapi itu sejarah sedikit mengenai Korpai lah. Yang pernah bermain untuk PW888 dan juga FaZe Clan. Satu player berkualiti tinggi. Benar. Flashwood. Dan salah satunya player Thailand yang pernah message aku dalam IG. Oh, dia cakap apa? Jangan mention saya. Aku tak ingat apa dia cakap. Kena cari balik. Dan ini Boboho. Dan Yal 77 markah. Jadikan mereka pasukan untuk grouping ini yang paling tinggi setakat ini dengan 3 game berbaki termasuk game ini. Mereka boleh memecut BTR dan 3 lagi ataupun 2 lagi pasukan di atas itu. NKT. Minggu pertama meyakinkan, minggu kedua tidak sebegitu, tetapi RRQ akan melanggar. Salah satu daripada pasukan ini itu Boom, pasukan daripada negara mereka sendiri. Ponbit akan ditembak, Ponbit di atas dia membung. Oh lama tersalah baling pula dia punya molotov tersebut. Menyebabkan dia yang tidak mempunyai ruang bermain, tetapi datang rakan beliau daripada kawasan jauh. Tetapi Nerpeko dan juga rakan yang lain sudah pun mengepung kawasan ini menyebabkan Ponbit terjerangkap dalam perangkap samar yang disediakan. Tetapi Boom akan jatuh terlebih dahulu. Ada satu pembalasan datang daripada pasukan RRQ dan No Mercy dikeluarkan langsung. Sebenarnya RRQ yang terperangkap 2 lawan 3 kalau kita lihat kan. Ataupun 2 lawan 4, tak pasti. Uish, licik betul lah member ni. Member licik teruk punya asal. Tentu rasa sangat-sangat jengkel. Tapi Ponbit, Snip dengan dia punya DBS memang betul-betul akan memberikan masalah. Tetapi RRQ, penyelamatan keadaan yang dibuat oleh Snip tadi memang betul-betul meletakkan sumpahan Avakadavra kepada Boom yang tadi nampak macam mereka ada peluang yang besar untuk meratakan RRQ. Tiba-tiba dengan DBS melenyapkan impian untuk Boom dapatkan markah yang lebih. Malah last man standing Flyboy, nyawa terlalu sedikit, ada first aid kit tapi dia dapat juga Snip dengan satu pembalingan grenade. Tapi ada pasukan yang lain pula membantu, iaitu Todak. Asal akan dijatuhkan 2 lawan 1 situasinya sekarang ini. RRQ bolehkah selamatkan kesemuanya kerana mereka betul-betul dalam kesukaran? Ya, benar sekali. Indonesia versus Indonesia. Yang akan datang melihat kawasan ini adalah Todak. Dan kita akan melihatkan satu surat sampai. Nerpeko juga bersedia untuk menembak dengan Mike Rosie. Dia keluar ke kawasan dinding. Tapi kena hati-hati, ada tuli kenderaan tengah datang dekat sini. Todak betul-betul third party yang menjadi dapat satu RRQ. Sekarang ni 2 player di dalam kawasan knockdown. Rasanya Todak boleh ratakan kedua-dua squad ini kerana Boom tinggal 2. RRQ sekarang ni tinggal 1 je berdiri. Cleon macam biasa, dia tak akan join kawan-kawan yang lain. Dia cari Boom. Yang lainnya mencari RRQ. Memang masih lagi aktiviti 1-3 itu di-execute dengan cukup cemerlang. Oh, sangat cemerlang pada waktu ini. Nepeko akan dijumpai. Dah rata sudah RRQ. Todak akan mendapatkan banyak daripada sini. Tinggal Boom, Flyboy saja, dan Flyboy memang tak boleh nak buat apa-apa dah. Dia tinggal seorang saja. Dia tak boleh selamatkan Yami dekat situ. Dan FaZe akan berada di satu kawasan yang berlainan. Todak sudah dapat apa-apa. Todak sudah berjaya mendapatkan 3. Dan Yami akan jatuh ke tangan mereka juga. Tapi dia nak pergi ke Flyboy. Mereka menjangkakan dia di rumah ini. Sebenarnya di rumah hujung sekali. Tapi berbahaya betul untuk Todak kerana FaZe pun memerhatikan kawasan ini. Tapi kalau FaZe Clan mendapat informasi yang salah, dia mungkin rasakan ada beberapa squad. Dan squad itu semua sekarang ni ada player yang rendah dan sebagainya. Tapi jawapannya tidak. Kerana Todak tidak berada dalam situasi tersebut. Gatu grenade akan dibaling. Letupan berlaku. Kuisan damage cukup untuk menjatuhkan player tersebut. Dan dia nampak target tembakan dilepaskan semula. 5 mata penyingkiran awal-awal. Todak akan mendapatkan satu kutipan mata yang cukup cemerlang. Dengan baki 3 game untuk dimainkan. Kalau sekali lagi kat sini menjadi chicken dinner ke apa ke je, dia ada peluang pergi Sunday terus. Ya, betul. 57 markah sudah ada dalam tangan. Lagi 3 markah dia akan gang 60. Dan 60 tu dah sangat rapat dengan top 8. Dengan AE ada 67, FaZe ada 67, 69. Void tu pun dah nombor 5 dah. Masih dalam lingkungan 60-an. So kalau Todak dekat sini, macam kau cakap, dapat winner-winner chicken dinner. Ya, dia dah sampai ke dalam top 8 dan seterusnya hari Ahad ini, hari Sabtu, malang untuk mereka tidak perlu main. Malang.
Okey. Depan-depan berlawan dengan Roy. Silence ada DBS di dalam tangan beliau. Satu kenderaan akan terjun ke bawah. Tembakan lepas oleh Chewie sekarang ni. Silence dapat satu. Silence tidak akan ditembak. Dan pada waktu yang sama, Roy satu akan jatuh sebenarnya. Newbies masuk ke dalam. Settlekan satu. Di kawasan luar ada satu orang. Dan Newbies tahu perkara tersebut. Tembakan dilepaskan dengan lebih awal. Tidak mengenai sasaran. Tapi advantage ada pada Creed. Kerana Roy sekarang ni tinggal satu player saja yang berdiri. Manakala bagi Creed yang di knockdown boleh dibangunkan, tiada masalah dan mereka akan naik ke atas. Pintu akan dipecahkan. Itu akan memberi informasi bahawa ke atas ada satu player dan dia ada DBS. So kita kena bermain dengan hati-hati sedikit. Terjun balik semula ke bawah. Kedudukannya akan dilihatkan pada ketika ini. Dia nampak target untuk ditembak. Tapi player tidak akan berjaya untuk di knockdown. Balak mencari. Tidak terjumpa sesiapa dan akhirnya akan diratakan. Ya, rata sudah untuk mereka, tetapi untuk Todak, mereka baru saja kehilangan Cleon, player yang akan bermain di off position, tetapi itu tidak akan memberikan mungkin orang kata disebabkan Cleon yang tu memang tak ada diselamatkan keadaan dia sebab dia akan bermain di off position. Itu akan menyebabkan mereka punya off position punya player sudah tidak ada untuk Todak, tetapi 5 markah dalam tangan. Begitu juga dengan pasukan Creep VIP sudah ada 4 di dalam tangan. Onzen kali ini memandang kepada Todak. Walaupun memang kita jangkakan Todak akan melawan dengan Face, tetapi sebenarnya D Xavier yang memulakan eksekusi ataupun execution terhadap mereka terlebih dahulu. Stage 2 sekarang. Peluang bagi dua tim Malaysia naik dalam carta sekarang kita perlihatkan. 4 mata penyingkiran untuk Creed, 5 untuk Todak. Tapi pada waktu yang sama tadi kita lihatkan Sam9 dan juga Yal sangat-sangat berdekatan. Dan kita tahu dua-dua tim ni power dekat Erangel. Ya. So mungkin mereka akan berjumpa tidak lama lagi. Kita harapkan perjumpaan itu tidak berlaku. Benar. Pasukan Malaysia, kebanyakannya bendera mereka semua berada di bawah. Jadi tak ada orang yang boleh mengambil risiko terlalu tinggi, terutama sekali Sam9. Dan mereka ada potensi terpaksa bermain pada esok hari. Untuk... Oh, wow. So Zee, adakah markah akan dikurangkan? Bagi aku rasanya tak ada masalah untuk mereka kot. 20 berapa sih? 27 22 ke tadi? 22, okey. Right, sekarang ni Yal akan menuju ke arah Void. Sam9 akan terus masuk. Tiada siapa diharapkan mereka untuk menghalang mereka masuk ke garisan putih itu. Xavier ditunjukkan kepada anda. Perlu masuk dalam circle juga. Circle tarik ke atas. Ya, Neti. Ni memang betul macam kau cakap. Satu benda yang menarik lah untuk di Xavier ni. Sebab mereka tak gunakan full line up mereka. Adakah betul-betul mereka tengah bereksperimen ataupun memilih orang sekarang ni? Adakah mereka tengah select siapa yang akan main nanti pada Grand Finals kalau mereka berjaya masuk? Alva 7, AE, satu benda yang kita tidak nampak adalah kecemerlangan dan permainan yang menakutkan yang mereka selalu tunjukkan. Mereka tidak jauh ke depan sebagaimana kita selalu lihat AE apabila di Grand Finals mereka merajai dan mendominasi juga carta-carta itu. Kali ini tak nampak Rosemary flank korang secara tiba-tiba, tapi Creep VIP akan berjumpa dengan pasukan Malaysia juga. Dua-dua ni tengah panas ni sebenarnya. Ya, betul lah. Harap mereka tidak terjumpa. Kita mahu kedua-duanya naik bersama-sama. Newbies. Ya. Aku tak tahu kenapa ramai yang gunakan post ni. Zaxi guna post ni, Newbies guna post ni. Oh, banyak ya. sebenarnya player buat post ni. Aku tak tahu apa maksud dia. Ya, Chewie ni nampak sangat orang baru lah. Default post. 4K dia dah biasa dah. Dia akan jadi Ultraman guys. Luar biasa. Syah. Ya. Iron Pro pun sama juga. Walaupun dah lama tak main dalam C. Tapi dia menggunakan post orang veteran lah. Ya, disebut oleh Jay Hunter terus di knockdown Rosemary. Korpai terbaru anda. Rosemary. Tapi ni memang player bertaraf dunia lah. Sekarang tu dijangkakan. Aku selalu nak tanya soalan, kenapa dia pilih Rosemary sebagai IGN dia? Apakah sebabnya? Tak tahu lah kan. Rosemary dalam banyak-banyak. Kenapa nama awak Jay Hunter? Nama saya on the go sebab saya copy daripada Astro dulu. Astro punya iklan. Nama awak saya tak pernah tanya lagi kenapa. Pernah orang tanya soalan tu kat kau? Pernah juga. Masa tu, sebab masa aku study tu ada satu lagu daripada SG Bank dulu. Oh, band. SG Bank. SG Bank tu satu band ke? Tak. Dia seorang penyanyi yang buta. Oh, okey. So, dia ada lagu yang bernama Cik Ainun, Janda Muda. Jadi aku pun macam, oh, seronok juga lagu ni kan. So, aku pakai nama tu lah.
Tapi aku pendek kan short form. Ya, aku lebih suka J Hunter. Hmm. Sebab aku suka panggil kau J. Macam robot tu. J. J. AI pun awal-awal pun dia dah cacat dah. Dia sengau. Dia sengau. Tapi di sini kita lihatkan circle akan ada pada Sam 9 dan seterusnya. Sengau tu apa? Sengau tu biasanya maksud macam orang kata lidah pendek. Lidah pendek. Lidah pendek ataupun dia punya suara tu macam terlalu tinggi dan sebagainya. Ataupun ada baru-baru ni viral juga ada macam seorang atlet perempuan bersuara macam Mickey Mouse kan. Oh, Uh-huh. Mickey Mouse. Yeah. Mat Joe. Mr. Joe. Ya, Spider-10 kat sini. Super Nan tu kat mana? Aku lupa. Nan. Kena buat dia pergi Melaka makan nan. Ya. Cheese nan. Oh, kau pun tahu juga kan dekat Melaka punya tu. Pak Pak Putra. Pak Putra. Tak tahu pergi Melaka dia orang cakap itu makanan paling sedap yang ada. Tak makan pun. Tak minat nan. Tapi dia lihatkan Adam akan regroup bersama dengan rakan-rakan lain, tapi kenderaan beliau akan ditekan sedikit. Kat sini ada NKT, so Adam kena hati-hati juga. Ya. So kau compound akan dipilih. Sam 9 ini nampak macam game yang akan menjadi untuk mereka. Setiap kali mereka pacak tengah, itu adalah game yang menjadi bagi mereka, especially dalam department mata penyingkiran. Benar. Kali ini mereka berada di kedudukan di mana mereka tidak perlu rotate terlalu banyak, tapi kita lihatkan Sam 9 pula Allah. Yodo Alliance ditekan bertubi-tubi oleh MRP. Begitu banyak peluru dilepaskan dan mereka akan dapatkan satu, dan itulah seorang Jimmy. Dia yang tertangkap dan pada waktu ini masih lagi akan ditekan daripada arah mana entah. Atas tu rasanya di Xavier ada dekat situ. Tapi yang tembak dia tadi Moth GPX. Cuma tak tahu kalau dia nak commit untuk menyelamatkan Jimmy yang terjatuh tadi. Sebab nampak macam Leon nak patah balik untuk mengambil Jimmy. Kalau merangkak macam takkan sempat. Ya, tak sempat. Jimmy tak sempat. Dia akan dapatkan. Void akan mendapatkan MRPX pada ketika yang sama. Bila circle terlalu pelik, bila dapat circle biasa. Dan tiba-tiba Ina ni gagal. Semua pun aku rasa benda tu. Dia pun rasa kekok. Circle biasa lah. Orang macam mana Sebab dia orang sentiasa terpaksa fikir outside of the box. Ya, betul. Dan sekarang ni tiba-tiba dia jadi normalize balik. So dia macam bagi player pun rasanya dia orang rasa pelik. Untuk kami pun kami rasa pelik. Betul. Circle Yasnaya Tanah Rata. What? Ada look. Ni tunggu suntik je ni. Ya. Macam itu dia tembak. Olio. Juga Leon. Leon pun telah membuktikan diri dia sebagai salah seorang yang berbisa dengan mendapatkan MVP sebentar tadi. Yes. Markah terendah yang diambil oleh Yang setakat minggu inilah 6. Hari ni main game tadi dulu. Ya, hari ini game tadi tu. Rizwan Zeta kenderaannya sudah pun berasap, tapi masih lagi akan gunakan untuk masuk ke dalam circle. Dan pada waktu ini para Jin akan dapatkan Zeta. Sebenarnya Yal pun boleh tembak si Voin, dan di Xavier pun boleh tembak si Voin. Dan mereka akan dapatkan satu player daripada Voin membunuh secara langsung, dan Yal sekarang ni akan masuk campur, tapi malangnya akan dikeluarkan. Tinggi sangat benchmark. Ini salah J. Dia letak benchmark 27 poin tadi. Tapi para Jin akan terus maju ke hadapan, dan lubang ini akan dikawal oleh mereka. Tahu saja tempat dalam pilih tu dah terlalu cantik dah. Cuma terlalu banyak askar-askar pihak lawan yang boleh menjatuhkan mereka. Sam 9 punya tempat. Memang cantik. S9 Poliana. Ini bukan kali pertama dia orang buat benda ni juga. Yang game hari tu, yang tiba-tiba circle tarik pergi ke kota tu kan. Ya. Dia orang kat lebih kurang sini juga. Betul. Dia orang macam betul-betul kalau circle pergi Yasnaya, inilah tempatnya yang kita perlu lepak. Dan probability untuk circle pergi ke kawasan Tanah Gandum itu sebenarnya sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi sebenarnya. I mean, play with the probability, follow the trend, orang cakap. Betul. Yang berlaku masa dekat tengah-tengah bandar itu memang anomaly betul. Yes. Sangat-sangat jauh daripada jangkaan. Dan pada waktu ini Rosemary tadi dijatuhkan, dinaikkan semula. Ini bak kepada Xavier Lamborghini. Di depan dia ada player daripada Moth, tetapi dia tidak ada lihat daripada wow, what's up bro? Levi's sudah mula untuk power balik sekarang ni. Ya, menunjukkan kualiti dia sebagai pemenang pingat emas. Buang dia dalam bonat. Chill menyelamatkan Rosemary daripada kawasan bahaya dengan meletakkan player tersebut. Ui, kucar kacirnya tempat ini. Ya, betul. Great VIP, 2 player dalam keadaan knockdown, 2 lagi sampai daripada kawasan kenderaan, akan ditembak, kenderaan meletup rata.
Malang untuk Creep VIP lah. 4 markah untuk mereka walaupun tanpa sebarang suplemen daripada placement point. Dari pasukan Malaysia yang tinggal hanya Sam9, Todak dan juga PA. Sam9 kita tahu dalam circle tadi dengan agak selamat. Sihat walafiat. PA pun ada circle juga pada ketika ni. Ada keempat player mereka juga. Ada compound. Ada compound. Cuma belakang mereka ni, tim ni sedikit menakutkan jugalah. Itu Encik Face Clan. Tapi PA dah tunjuk yang mereka boleh menembak dengan sangat-sangat berkualiti. So Face Clan kena hati-hati. PA pun boleh menratakan mereka. Todak dengan 3 orang player, genek-genek tangan akan dibaling ke arah NKT yang ada keempat-empat player mereka. Compound ni tinggal 2 sahaja. Lagi 2 ada di belakang, boleh regroup untuk berlawan 4. Rocky akan keluarkan DBS. 5 mata penyingkiran ada di dalam tangan tapi mereka tiada Cleon pada ketika ini. Di Xavier satu dalam keadaan knockdown, jadikannya 2 dengan Levi's juga di knockdown oleh MRPX. Yoru membuat kerja dengan cukup baik. Reloading akan dilakukan, masa lagi ada banyak peluru di dalam tangan. Walaupun bermain 1 orang player, akan dapat 1 secara kekal kata di Xavier. Di Xavier akan dicacatkan sedikit. Dan inilah benda bagus untuk Sam9 kerana tiada sesiapa yang boleh melanggar mereka. Ada full squad daripada kawasan bawah ini. Benar, tapi di Xavier dapat juga menyelamatkan keadaan mereka sekarang ni dengan 3 orang stabil untuk mereka. Tapi mereka kena masuk jugalah. Masuk ke dalam. Sam9 boleh mematikan perjalanan Yoru dan juga perjalanan di Xavier ni. Tetapi Yoru akan diratakan, bermaksud hilang sudah MOV GPX. Meletup ni kereta ni. Hampir meletup. Tam nyawa rendah, nyawa dinaikkan semula pada ketika ini. Todak masih lagi dengan 3 orang player. Tam yang nyawa dinaikkan, so mereka ada player-player yang ada nyawa yang agak tinggi. Gerakan dilakukan oleh Tam akan dilihatkan. Rocky nampak target. Oh, cantik macam bunga. Rocky dapat GOT. Dan Iftar sekarang ini juga membantu daripada kawasan tepi. 6 mata penyingkiran sudah dalam tangan Tam. Dia akan mencacing di kawasan asap. Satu perkara yang jarang-jarang dilakukan. Tapi itu yang bagus. Sebab semua sekarang ni aim kepala ke atas. Tapi Tam dia tengah mencacing. Triple F akan bergerak keluar. Tam. Spider-10 keluar. Melihat pada Tam. Okey, dia nampak kepala Tam dulu. Tam akan terbunuh. Todak masih lagi ada player. Iftar bersekit akan dicocok. Rocky akan di knockdown juga. Akan dibunuh. Mereka kepung dia. Ya, tinggal 1 saja. Apa yang boleh dilakukan oleh player terakhir ini. Iftar kita tahu ada kualiti. Tetapi dia satu benda yang dia tidak ada ialah DBS. Untuk menghadapi cabaran shotgun daripada pasukan NKT ini. NKT sudah pun bersedia. Mereka membuat choke point. Kemana saja dia keluar, itu tidak akan mencukupi. Tapi Iftar cuba juga malang. Tak boleh, tak ada DBS. Ya. DBS tu memang satu handicap besar juga. Sam9 dan Aku rasa kalau DBS punya orang tu, dia delay. Kalau peluru M4 tu keluar dulu, kena pada badan terlebih dahulu. Lepas tu baru member yang ada DBS tu tembak kan. Orang DBS tu masih lagi akan menang. Sebab one bullet cukup kan. Untuk M4 masih lagi perlukan 3 atau 4. Ya. Memang clear disadvantage lah kalau berlawan. Kalau dilawan dengan shotgun lain pun mungkin masih ada peluang lebih besar. Even kau pakai ni lah kot, SMG maybe micro Uzi saja kot ataupun Vector yang boleh nak lawan dengan DBS head to head. Benar. DBS terlalu OP. Face Clan akan berjaya mendapatkan mata penyingkiran yang kelima. PA tinggal 2. Sam9 lengkap keempat-empat player mereka. Sekejap, siapa tembak Face ni? Sakit betul dorang. Face Clan rata habis, semua hilang dah. Siapa? Tengok ni sikit. No, Zerzia. Dan juga Flash. Right. Dan juga Zerzia. Yeah. Dan juga Flash. Adab akan dijatuhkan. Akan dijatuhkan oleh AA. Berapa orang sekarang ni? AA ada keempat-empat player mereka. Dibunuh secara langsung ke? Ya, dibunuh secara langsung juga. PA akan ambil kenderaan, cuba maju ke depan. Tapi itu macam final move mereka sudah. Di satu lagi player tinggal Adam. Tak pasti kalau ada kenderaan, jambatan asap dibina akan ditekan sekarang oleh NKT. Nampak target untuk ditembak, mereka menembak. PPA top 6 untuk mereka pada ketika ini. NKT melanggar Zerzia mungkin. Spider-10 melihat daripada kawasan belakang, kenderaan dia letupkan. Banyak benar kenderaan dekat sini. Majo akan berjaya juga untuk dijatuhkan pada ketika ini. Alter Ego dalam tangan sudah pun ada 4 mata penyingkiran. Bagi Zerzia, mereka ada 3. Ya, tapi pada waktu ini kita melihatkan PA masih lagi melakukan tugas dengan baik. Cuma tak tahu kalau dia boleh masuk dalam circle ke tidak. Dia kena lawan seorang je nak masuk dalam circle tu, iaitu Encik Spider-10 lah. Tapi malang sekali dilihat oleh Zerzia terlebih dahulu. NKT Spider-10. Sam9 juga ada masalah untuk masuk. Kwan Ji melihat daripada jauh. Tapi yang bagusnya ialah
Puan G tak ada bullet. Dia ada 26 saja dalam magazine dia. Tidak ada backup langsung. Tu sedikit sukar. Dan mereka punya tembakan semua yang dia dapat knockdown dan kill lah. Tembakan jarak jauh. Ya, Macam kau nak loot, kotak tu bukan akan terbang ke arah kau. betul. Tapi sekarang yang di knockdown dibangunkan semula. Sam 9 punya tempat terbaik sebenarnya. Oh tak, aku tipu. Dia naik ke atas. Circle ini muncul ke bahagian atas ya. Dia main di kawasan padang terbuka juga. Tetapi AE yang berada di dalam kawasan-kawasan bangunan ini masih lagi relevan tempat untuk mereka. Yang paling malang adalah Sam 9 lah. Pergerakan mereka paling jauh mereka kena buat. Entah macam mana dia nak pergi sebab dia jalan selangkah pun tadi dah kena tembak daripada jauh ni. Apatah lagi sekarang berkilo-kilometer dia kena bergerak. Adakah lagi harapan untuk Sam 9 mendapatkan markah yang lebih tinggi? Mereka akan dikejar dengan sewenang-wenangnya. Ya, Yuhai juga kena jatuhkan dengan satu DP daripada Flash. Satu player sangat-sangat rendah untuk mereka. Yuhai terbunuh. Flash mendapatkan Kenny juga. Satu player tinggal bagi Sam 9. Tapi sudah pun sampai ke top 5 bagi diri mereka. 3 mata placement ada di dalam poket. Harus tahan sikit je lagi. Zona akan mendapatkan Kenny. Rasanya mereka akan membenarkan diri mereka terkeluar di sini saja. Malang, tiada supplement point langsung daripada elimination point. Apa benda yang mereka dapat knockdown pun, semuanya diambil oleh orang yang lain. Jadi 3 markah saja untuk Sam 9 dengan peluang tertinggi kepada Zerzia ataupun Flash. Tapi Flash, kedudukan dia aku rasa lebih premium, jauh lebih premium. Aku rasa tempat dalam pilih itu memang dia orang main dengan probability paling cantik sudah. Sebab jangkannya lah circle akan gerak keluar Ya, betul, daripada betul. kawasan bandar. Ya, aku pun tak salahkan Sam 9 dengan pemilihan dia. Pemilihan dia dah betul lah. Cuma the probability played against them. Ya, Sebab masih lagi sentuh bandar. bandar. Selalunya waktu ni yang bandar ni yang mati kan. Betul. Orang-orang yang ada kat kawasan Sam 9 yang akan mula untuk membunuh. Waktu ni mereka akan farm kill. Tapi circle ini betul-betul jahat, kejam dan bermain dengan perasaan orang. Ya, top 3 sudah untuk kesemua player yang berada dekat sini. AE sudahkah rata? Ada Ada okay, dah. base. So 4 lawan 4 nampak Zerja benar-benar chicken dinner. Sebab dia lawan Flash. I mean probability Flash menang. Jangan risau guys. Ya, Flash dapat knockdown satu orang, dia akan dapat 2 orang tapi okay, dia dapat satu lagi knockdown. So sekarang ni kita lihatkan 2 sudah pun dijatuhkan. 2 lawan 4. Kau J, kau rasa AI betul ke tak? AI mengatakan 94% Flash. Kalau dia orang tak menang. Kalau tak menang aku tak tahulah. Kuan G ni sama ada AI ni memang akan menangis ataupun Mi Gaming ni betul-betul super dahsyat. 1 lawan 4, weh banyaknya. Okay, dia orang simpan grenade daripada game lepas ke, oi. Banyak benar dia orang baling. Member hanya mampu berdiri dan menerima saja kenyataan bahawa dia akan mati pada grenade-grenade tangan. DBS akan dihantar. Okay, kali ni AI, anda memang betul. 93 akan jadi 100. Wow! What? Tolonglah. Tolonglah AI. Okay, Nasib baik kau. AI bernasib baik. Kadang-kadang aku confused. Kenapa dia orang suka buat benda-benda ni? Tapi Flash kembali semula. Hari ni chicken dinner ada, semalam pun chicken dinner ada. Ya. Setiap hari ada satu kali mereka check in juga. Mereka nampak sangat puas hati juga dengan permainan yang ditunjukkan. Tim Flash daripada Vietnam, winner chicken dinner. Ya, permainan mereka juga kemas tidak terburu-buru daripada kawasan yang mereka miliki tadi, Yasna Poliana. Tapi ini merupakan game yang terburuk untuk pasukan Malaysia rasanya. Tak akan ada satu pun yang berada di dalam top. Mungkin ada. Sebab ada yang ada 5 points kan. Gosu akan mendapatkan 1204 damage. Ini Flash ni punya banyak damage dia sebenarnya. Dah banyak. Gosu ni 2 kali dah aku rasa dia menunjukkan taring. Ya, Gosu 3000 lebih damage mereka lakukan. ni basically adalah reunion untuk SLD juga kan. Ya. Wang Ji, Gosu dan of course 2 player young. Player muda Player muda. Dan nama dia pun young. Oh, tepat sekali. Tapi sekarang ni mereka akan ada total mata penyingkiran 22 mata.
untuk chicken dinner kali ini bagi squad daripada Vietnam. Tahniah diucapkan. Dengan itu kita akan menutup tirai untuk Wrangle untuk hari ini. Gosuh akan ada dekat sini untuk kali kedua. Dia punya headshot pun tinggi juga, Tinggi. 13%. Double digit mana-mana pun tinggi. Sebab average kita nampak sekarang 6, 7, 8. So untuk dia dapatkan 13, yang menariknya ialah dia boleh dapatkan 13 damage distribution dengan bermain majority dia punya knockdown daripada jarak jauh. Tidak dilupakan juga damage yang dia deal juga adalah 1204. Maknanya banyak jugalah headshot yang keluar. Ting 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 ting. Yap. Match recap Flash Zerzia di Xavier Alter Ego. Kita akan ada 2 tim daripada Vietnam pada ketika ini. Dengan travel distance paling kecil untuk Flash sebenarnya 19,000, tapi mereka akan berjaya untuk dapatkan winner-winner chicken dinner. Grenade tangan diguna pakai 19, di mana 19 itu diguna pakai kat atas player terakhir Zerzia. Dan Molotov 5 juga diguna pakai kat atas player daripada Zerzia. Tapi kita kan terus sekarang ini melihatkan recap terlebih dahulu. Bentar je lagi kita akan kupaskan dengan lebih lanjut.